Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syahira binti Zailain, I18102631. Hari ini saya akan menerangkan tentang teori Abraham Maslow, dan filem yang kami pilih ialah filem Juvana. Saya akan terangkan apa itu teori Abraham Maslow. Okey. Teori hierarki keperluan Maslow ini telah dikemukakan sendiri oleh Abraham Maslow, seorang ahli psikologi kemanusiaan pada tahun 1943 melalui bukunya iaitu A Theory of Human Motivation di dalam kajian psikologi. Teori ini dia menyatakan dalam diri setiap individu tu ada 5 keperluan yang perlu dipenuhi. Yang pertama ialah fisiologi, yang kedua keselamatan, yang ketiga ialah sosial, yang keempat penghargaan diri, yang terakhir ialah pencapaian hasrat diri. Okey, 5 keperluan teori Abraham Maslow ni, yang pertama iaitu keperluan fisiologi. Keperluan fisiologi ni merupakan peringkat yang paling asas. Keperluan ni penting bagi sesuatu organism, apatah lagi bagi kita manusia. Keperluan asas ni dia merangkumi apa yang diperlukan untuk diri sendiri ataupun fizikal seseorang tersebut, seperti keperluan untuk mendapatkan makanan, minuman, tempat tinggal dan juga sebagainya. Yang kedua ialah keperluan keselamatan. Keperluan keselamatan ni dia termasuk di dalam keperluan keselamatan peribadi, ataupun keselamatan keuangan, kesihatan dan juga tidak akan menjadi mangsa penyalahgunaan kuasa. Yang ketiga ialah keperluan sosial. Keperluan sosial ni ialah keperluan manusia untuk dicintai dan juga merasai perasaan kekitaan tersebut. Semua pekerja dia perlu merasai bahawa mereka ini sangat diperlukan dan juga mempunyai peranan yang tersendiri ketika mereka berada di dalam sesebuah organisasi. Jika dipenuhi perasaan ketegangan dan juga tekanan, iaitu stres yang dalam diri pekerja ni dapat dielakkan ataupun dikurangkan. Yang keempat ialah keperluan penghargaan diri, iaitu esteem. Keperluan ini ada kaitan dengan keperluan pekerja untuk dihormati dan juga diberi peluang untuk menghormati orang lain. Apabila kita memberi mereka tugas, maksudnya kita memberi peluang kepada mereka untuk memberi sumbangan kepada sesebuah syarikat tersebut. Ini akan meningkatkan rasa penghormatan dalam diri pekerja, iaitu dikenali sebagai self-esteem. Yang terakhir ialah keperluan hasrat diri. Keperluan hasrat diri ini dia berkaitan dengan keperluan untuk mencapai cita-cita diri sendiri mengikut potensi yang ada, iaitu kita boleh lebihkan kepada pekerja. Okey, 2 kategori keperluan Abraham Maslow yang dia ada 2, iaitu tahap tinggi dan juga tahap rendah. Tahap tinggi ni contoh dia macam keperluan sosial, penghargaan diri dan juga pencapaian hasrat diri. Kalau tahap rendah ni contoh dia macam keperluan fizikal dan juga keselamatan. Okey, saya akan terangkan sedikit tentang latar belakang filem Juvana ni. Filem Juvana ni dia merupakan satu filem genre asing yang ditayangkan pada 24 Januari 2015 di Malaysia. Filem ini merupakan sambungan daripada filem Juvana series yang pernah ditayangkan dalam televisyen dan juga pernah memenangi drama rantaian terbaik pada 2011. Filem ini turut dimakarkan barisan-barisan pelakon
memiliki kebebasan yang menentukan pencapaian makna hidup terhadap watak tersebut. Personaliti yang agak unik iaitu cara manusia memenuhi keperluan itu adalah berbeza. Mengakui pentingnya pengalaman dalam membentuk perkembangan personaliti seseorang watak tersebut. Hal ini kerana saya memilih Naim ini kerana memiliki ciri-ciri yang sesuai dalam watak tersebut. Disebabkan dia adalah seorang yang bekas daripada sekolah bekas juana dan juga mencuri dalam dunia luar untuk membiasakan diri, tapi memandangnya dia sama saja di tempat yang sama, di sekolah juana itu tersebut, iaitu dari segi keadaannya, dari segi situasinya, dan juga dia sering dibuli dan juga sering diejek-ejek dan suka menjadi itu yang semua. Kisah kehidupan yang dimiliki oleh Naim ini ialah Naim bermula bersekolah di sekolah menengah biasa dengan harapan menamatkan SPM. Beliau juga sering dibuli oleh pelajar-pelajar lain disebabkan status bekas sekolah juana. Pengawal keselamatan sering memantau Naim apabila disebabkan status sekolah juana. Beliau juga bekerja di kilang batu-batu hidup dan sering kali berlaku kesalahan tentang itu beliau sering disalahkan. Hal ini kerana Naim dalam watak sekolah juana itu sering dapat menamatkan SPM di sekolah menengah biasa, dan juga dia juga sering dikacau imannya hidup dan sering kali berlaku kesalahan di tempat kerja. Beliau sering disalahkan. Hal ini kerana Naim dalam watak juana itu sebenarnya dia sering mempunyai tujuan yang sebutan iaitu yang harapan dapat menamatkan SPM di sekolah menengah biasa, dan juga dia juga sering dikacau oleh rakan-rakannya kerana beliau meminta status sebagai bekas sekolah juana, dan juga beliau sering dibantu oleh Sarah, iaitu rakan sekelas, dan beliau juga sering dipantau oleh pengawal kerana pengawal mengenali latar belakang ini kerana dia beliau. Beliau juga bekerja di sebuah kilang batu-bata, dan juga apabila seseorang bekerja itu membuat salah, dia akan diberi targetmen kerana beliau akan tidak mempunyai pengalaman dan juga status di sekolah. Mempunyai juga hidupnya dan beliau tidak bisa satu. Isu yang terdapat dalam hidup ini saya dapati dalam perbuatan dalam bidang juana yang digunakan oleh itu Naim. Beliau memasuki dunia tanpa pengetahuan, serta berbeza dengan bekas sekolah juananya dulu. Isu lain, beliau sering dibuli di sekolah serta di tempat kerja kerana mempunyai status bekas sekolah juana. Tiada sokongan daripada rakan-rakan kecuali Sarah, iaitu kawan perempuan Naim. Isunya agak berat juga, iaitu tiada pengetahuan pun tentang ini buat ini kerana dia memasuki sekolah juana pun agak lama, so dia nak ambil masa yang agak lama untuk memasuki ini. Dan jadi dorongan itu dan menjadi dorongan kepada dia adalah Sarah, iaitu kawan wanita. Dan juga sering dibuli di mana saja, walaupun tempat kerja, sekolah juana juga sekolah menengah kerana beliau menjadi target man yang sangat besar, dan juga beliau akan dipantau oleh pengawasan untuk menjaga keselamatannya. Dengan itu saya mengucapkan terima kasih, dan saya akan membagi kepada rakan saya yang akan membentangkan selepas ini.
sebagai contoh, macam mana yang dikatakan Lan Todak ini adalah seorang yang peramah. Kita dapat tengok di dalam babak filem Juvana ini, Lan Todak dia dengan mudah akan menegur para pelajar lain yang baru masuk ke sekolah itu. Walaupun hakikatnya sebelum ni mereka mungkin tak pernah kenal, tapi Lan Todak ni dia seorang yang peramah. Dia mudah menegur sesiapa saja. Sebab itulah dia lebih dikenali sebagai Taiko. Mungkin kerana pembawakan ataupun personality dia tu yang dia suka menonjolkan diri dia. Dia mudah untuk masuk dengan orang. Okay. Dan yang kedua adalah Lan Todak ni dia tidak memendam perasaan. Di mana kalau kita dapat lihat dalam filem ini, terdapat babak di mana babak perkaduhan Lan Todak bersama Daim Botak dan rakan-rakannya di dalam dapur dewan makan sekolah tersebut. Sewaktu Botak, Daim dan rakan-rakannya tengah menyediakan makanan, mereka didatangi oleh Lan Todak bersama kumpulannya lah. Lan Todak ni mungkin ada satu isu di mana Lan Todak ni berasa tidak puas hati dengan mereka. Jadi cara bagaimana Lan Todak nak mempamerkan atau menunjukkan perasaan dia tu, dia akan bergaduh dengan mereka lah. Dan dengan cara itu dia merasakan satu kepuasan, di mana Lan Todak ini dia akan mengambil langkah tidak memendam perasaan, tetapi dia akan menunjukkan apa yang dia rasa sebenarnya itu kepada orang ataupun individu yang dia tidak senang lah. Selepas itu, antara ciri personaliti extrovert yang terdapat dalam diri Lan Todak adalah Lan Todak seorang yang gembira, tidak malu, relax dan tidak berasa bimbang. Kenapa saya katakan begini? Kerana apa yang kita dapat lihat dalam filem Juvana itu, Lan Todak ni dia gembira kalau dia melakukan kesilapan, ataupun kalau dia melanggar disiplin sekolah, dia berasa gembira kalau dia buat perkara tersebut. Seterusnya tidak malu dan bimbang. Di mana Lan Todak ni dia sangat terkenal sebagai seorang Taiko yang sangat gangster lah, dan terkenal dengan berbagai kesalahan jenayah. Tapi Lan Todak ni dia tak pernah berasa malu untuk melakukan kesilapan pada orang lain. Dia juga seolah relax dan tidak bimbang sekiranya dia akan dikenakan hukuman ataupun dibenci oleh rakan-rakan. Kerana Lan Todak berpendapat dengan personalitinya itu, dia akan merasa satu kepuasan. Sebagai contoh, antara kesalahan disiplin yang dilakukan oleh Lan Todak adalah Lan Todak membuli kecap dan gambar, membunuh orang suruhannya sendiri iaitu Jamal. Dan Lan Todak ni merupakan individu yang ataupun orang yang melakukan rusuhan di sekolah Juvana kerana dia nak membuat fitnah lah. Dan seterusnya, Lan Todak ini juga hampir menikah Daim semasa berlaku pergaduhan. Nak tunjukkan dekat sini bahawa Lan Todak ni ciri personaliti dia seorang yang tidak pernah berasa bimbang sekiranya dia melakukan kesilapan, tata tertib, kesalahan jenayah. Dia tetap berasa relax lah dengan semua perkara tu. Kalau macam setengah orang yang normal, dia akan berasa bimbang, dia akan berasa takut untuk melakukan kesilapan. Tapi berbeza dengan ciri personaliti yang dibawa oleh Lan Todak. Okay, dan seterusnya, apa pandangan teori terhadap watak Lan Todak di dalam filem Juvana ini? Okay, menurut Abraham Maslow, satu istilah dalam teori personaliti dan motivasi iaitu humanistic psychology, di mana istilah ini menggambarkan penekanan yang diberikan ke atas potensi kreativiti dalam diri manusia yang membantu mereka supaya menyedari matlamat apa yang paling tinggi dalam kehidupan mereka. Okay, dan seterusnya, humanistic psychology ini juga turut dilabel sebagai self-actualization, self-hood ataupun self-realization, di mana ia bermaksud ke arah kesempurnaan diri. Dan perspektif humanism ini juga turut menekankan keunikan individu, dan mereka percaya bahawa manusia ini bebas membuat pilihan sendiri. Walaupun kalau kita lihat semua berdasarkan watak di dalam Juvana ini, walaupun keputusan itu ia bercanggah dengan normalisasi serta
seterusnya, menurut pandangan teori Abraham Maslow ini juga, manusia dilihat sebagai keinginan untuk berusaha secara semula jadi ke arah kebahagiaan dan kreativiti. Okay. Apa yang dapat saya simpulkan adalah manusia ni walaupun manusia ni dia berkecenderungan untuk merosakkan diri dia sendiri, dia tanpa fikir dan dia sering melakukan kesilapan walaupun dia tahu bahawa dia mempunyai keinginan untuk berusaha secara semula jadi tu ada dalam diri dia. Adalah penting supaya kita dapat mengenal pasti kita punya personality ni ke arah mana dan bagaimana. Okay, sekian saja daripada saya untuk bahagian ini. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nafizati Muhammad Izal. Saya akan teruskan dengan teori Abraham Maslow terhadap aspek manusia mempunyai naluri semula jadi yang baik
Daripada penyelesaian saya melalui filem Juvana dapat kita petik melalui tingkah laku pelajar yang berpanggil pada masalah yang melalui ini kita dapat mencari jalan penyelesaian. Salah satunya adalah ibu bapa perlu mendidik anak-anaknya dari kecil sebelum terlambat. Ibu bapa perlulah memberi didikan agama yang secukupnya kepada anak-anak mereka. Selain itu, ibu bapa juga haruslah selalu memantau anak-anak terutama dari segi pergaulan mereka. Dengan itu, ibu bapa seharusnya memberikan kepada anak-anak mereka banyak penyertaan aktiviti-aktiviti seperti ceramah agama dan ceramah kerohanian bagi anak-anak mereka. Di samping itu, peranan guru juga boleh mengatasi masalah disiplin pelajar iaitu dengan memberi penekanan fokus kepada diri guru sendiri. Kenapa saya menyatakan tersebut? Kerana dalam kajian paduan zaman baru, dengan menegaskan masalah disiplin ini tak boleh menggunakan pihak ibu bapa dan faktor luar saja. Aspek diri guru juga perlu diambil kira sebagai masalah disiplin pelajar di sekolah tersebut. Namun demikian, sikap guru yang sambil liur dan juga keadaan kelas yang tak kondusif